Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, rakan-rakan Facebook sekalian. Alhamdulillah, sebagaimana yang dijadualkan, kita dapat bersiaran sekali lagi. Dapat bersiaran lah secara live di platform Facebook petang ni. Jadi Alhamdulillah, hari ini hari Isnin 9 November 2020 dan sekarang jam saya menunjukkan sekitar 5.30 petang. Jadi hari ini saya atas beberapa urusan penjadualan semula tugas, penjadualan semula aktiviti dan tugas hari ini. Maka Alhamdulillah 5.30 petang ini dapat meluangkan masa. Jadi insyaAllah saya akan bersama-sama tuan dan puan ni secara live di Facebook sekitar 15 ke 20 minit insyaAllah. Dan kepada tuan dan puan rakan-rakan Facebook yang sempat yang berkesempatan untuk bersama-sama sepanjang 15 ke 20 minit ini, saya ucapkan terima kasih. Tetapi kepada tuan dan puan yang menonton rebroadcast kepada FB Live ini, saya ucapkan juga terima kasih kerana memberikan masa satu tempoh masa kepada tuan dan puan untuk menonton semula rakaman FB Live ni. Kalau tonton rebroadcast nanti pun sama konten ini akan saya kekalkan. Jadi untuk itu pertama sekali tuan dan puan, hari ini saya mengambil kesempatan mengambil ruang, mengambil peluang untuk membawa satu lagi topik tentang bagaimana kita perlu pastikan yang kita menerima bayaran daripada servis ataupun produk yang kita tawarkan kepada pelanggan. Maksudnya sebagai usahawan kalau katalah kita mula berniaga ataupun kita sudah menjalankan perniagaan, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat semula dan kita perlu review semula supaya kita dapat memastikan bahawa kita menerima bayaran. Apa-apa orang kata terma pembayaran ataupun invoice ataupun jumlah amount apa semua tu, untuk kita pastikan bahawa kita menerima bayaran daripada pelanggan. Jadi sama ada kita kata kita kita jual produk ataupun kita tawarkan servis, sebenarnya ia adalah satu proses pengurusan kewangan yang lebih kurang sama. Waalaikumsalam Puan Norma, terima kasih kerana bersama-sama kami petang ni. Sekiranya tak sempat untuk bersama-sama sehingga tamat, kita akan ambil sekitar dalam 15 ke 20 minit, nanti boleh tonton semula. Jadi petang ini tentang bagaimana kita nak pastikan supaya kita pastikan yang kita dapat bayaran daripada servis ataupun produk yang kita tawarkan ataupun yang kita sudah jual kepada pelanggan itu. Jadi saya terus masuk kepada perbincangan kerana ada tujuh langkah-langkah. Jadi sekiranya kita memang dah ada langkah-langkah tu, kita review semula. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita perbaiki supaya kita pastikan bahawa kita mendapat bayaran, kita terima apa yang sepatutnya dibayar oleh pelanggan kepada kita. Yang pertama sekali, kita tentukan bagaimana kita kita nak billkan pelanggan kita tu. Macam mana kita nak kita nak ambil duit dia tu. Dengan cara mudahnya bagaimana kita nak ambil duit dari pelanggan. Adakah yang pertama, contoh katalah kalau kita jual produk, adakah dia berbentuk pre-order, maksudnya bayar dulu, tempah dahulu baru kita sediakan dan kita hantar. Tempah tu pre-order tu maksudnya dengan bayaran lah, bukan tempah dengan Ailio kata okey saya nak beli okey saya nak beli, okey saya nak ni, dia tak boleh. Dia mesti ada satu proses yang kita letakkan di situ, sama ada kita kata sebagai prepayment. Jadi kalau prepayment tu contoh, dia akan bayar dulu kemudian kita hantar barang. Atau adakah cara kita mengutip bayaran itu ataupun macam mana kita nak billkan pelanggan itu, adakah dengan deposit? Adakah dia kena bayar 50% dulu, lepas tu masa kita deliver, masa dia dapat produk atau servis tu, dia bayar baki 50%? Ataupun adakah deposit tu berbentuk down payment yang kita minta daripada pelanggan sebanyak 70%? Jadi semua tu dimasukkan dalam langkah yang pertama, iaitu kita kena tentukan macam mana kita nak kutip duit tu daripada pelanggan. Termanya tu macam mana? Adakah bayar penuh, bayar 100% baru kita akan deliver? Ataupun bagi setengah usahawan, kalau yang berbentuk servis, kadang-kadang tuan dan puan kita kena deliver dulu. Terpaksa ikut syarat pelanggan pula, deliver dulu. Yang ini biasanya kalau syarikat-syarikat yang berbentuk training consulting, biasanya dia kena deliver dulu, kemudian baru dia boleh claim kalau ini yang melibatkan projek-projek dengan agensi. Jadi itu ada kalanya caranya macam tu. Tetapi kalau katalah kita punya deal tu mungkin dengan B2B atau B2C, jadi kena tetapkan macam mana kita bill tu.
Kita bill tu macam mana? Progress payment ke, lump sum ke, prepayment ke. Jadi itu semua kita kena tetapkan dahulu baru kita kata kita boleh nak dapat duit daripada pelanggan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata kita mesti ada orang kata kita sediakan satu cara untuk dia tempah ataupun dia beli produk ataupun servis kita tu. Macam mana dia nak dapatkan servis kita tu? Adakah dia kena isi satu borang? Adakah dia kena apa orang cakap kena minta quotation, adakah dia kena apa orang cakap telefon kita dulu. Jadi semua ni macam mana cara untuk dia dapatkan produk atau servis daripada kita tu. Macam mana dia nak tempah, macam mana dia nak beli, adakah dia akan beli secara website ke, secara online e-commerce ke, dia masuk dalam website kemudian dia beli, ataupun macam mana, adakah dia kena klik dalam e-form, adakah dia kena pergi dekat link macam Bitly, atau adakah dia perlu hubungi nombor telefon, atau zaman sekarang ramai yang meletakkan untuk hubungi melalui WhatsApp atau hubungi melalui telefon, adakah macam itu. Jadi perkara yang kedua, mesti ada satu complete cara untuk platform ataupun cara untuk dia beli tu, untuk dia dapatkan produk atau servis. Jadi adakah kalau macam contoh kalau kita jual barang ataupun produk, adakah dia kena datang ke kedai kita. Jadi macam mana tu, macam mana kita nak set up tu mesti dah ready. Dalam keadaan sekarang terutamanya macam PKP ni, mungkin kita kena fikirkan satu proses macam mana untuk dia dapatkan produk kita tu mungkin secara online kalau selama ni dah offline. Jadi ini adalah antara perkara yang perlu kita review. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, kita mesti sediakan invoice, kena create invoice. Jadi kita nak pastikan kita dapat duit daripada pelanggan, create satu invoice dan invoicekan. Jadi bila kita kata kita hantar invoice, dia seolah-olah satu dokumen ataupun satu jenis komunikasi bertulis rasmi yang menunjukkan bahawa kita memaklumkan kepada pihak berkenaan untuk membayar kepada servis ataupun produk yang kita dah beri, ataupun kepada produk ataupun servis yang mereka dah setuju untuk ambil dan setuju dengan terma bayaran. Jadi kena buat invoice, create invoice, kena buat tu. Itu yang ketiga. Tak kira lah sama ada kita bisnes kecil ke, bisnes besar ke, duduk rumah ke, duduk pejabat ke, tak kira. Dia mesti ada perkara yang ketiga itu. Yang keempat, tuan dan puan, kita apabila kita kata kita memohon, apa orang cakap, kita nak mengutip bayaran daripada pelanggan, nak pastikan supaya pelanggan membayar kita, sama ada dia beli produk ataupun servis, mesti masukkan terma-terma dalam mesti ada terms, mesti ada terma. Contohnya termanya, adakah dia bayar, katalah kita dah keluarkan invoice tadi, adakah daripada tarikh invoice tu 10 hari kena bayar, ataupun 15 hari kena bayar, ataupun invoice keluar hari ni besok kena bayar. Jadi mesti ada satu terms macam mana ataupun dalam tempoh apa yang dia kena buat bayaran. Itu satu lagi tuan dan puan. Jadi perkara ni, terms ni kita tak boleh tinggalkan, dia mesti ada. Tak boleh tinggalkan, dia mesti ada. Jadi dengan adanya itulah baru kita boleh pastikan pelanggan tu membayar dan kita dapat bayaran daripada pelanggan. Kalau kita cuma bagi tahu okey harga produk ni 20. Jadi dia tak tahu nak bayar bila. Jadi dia terpaksa tanya lagi, nak bayar bila, nak bayar macam mana. Tetapi kadang-kadang walaupun kita dah hantar invoice, ada kalanya zaman sekarang ada kalanya pelanggan kita ni tak baca. Kadang-kadang kita dah hantar pun dia tak tahu juga. Jadi itu antaranya kebaikan ataupun keperluan kita kena follow up. Apabila kita dah letak includekan terms dalam invoice tu, kita perlu follow up juga, mengatakan bahawa kita sudah hantar satu invoice ataupun kita communicate sama ada melalui telefon ke, WhatsApp ke, message ke, ataupun email menyatakan bahawa kita hantar invoice dan invoice ini perlu dibayar, perlu di-clearkan, perlu disettlekan, perlu diselesaikan pembayarannya sebanyak berapa-berapa dalam tempoh berapa-berapa hari. Jadi kalau kita punya invoice itu kita kata kita hantar 1 hari bulan, pembayaran akhir 10 hari bulan, maksudnya 3 hari sebelum pembayaran akhir tu mungkin ada follow up, dan pada 10 hari bulan tu kena pastikan bahawa dia dah buat pembayaran. Jadi bila kita follow up, dia akan respon. Kalau dia kata saya ada masalah sikit, lambatlah puan, saya akan bayar 11 hari bulan. Jadi kalau kita agree dengan itu tak apa. Tetapi kalau kita dah kata terma dia, kalau tak bayar 10 hari bulan, tempahan batal, maka itu pun terpaksa ikut kita punya orang kata kita punya budi bicara lah. Kita punya budi bicara. Sebab kadang-kadang tuan dan puan, dia melibatkan kos masa. Kadang-kadang kita dah siapkan barang-barang, tiba-tiba dia tak buat apa-apa. Jadi memang kita dah letak terma, kena bayar dulu, baru kita boleh proses semua tempahan dia. Jadi selagi dia tak bayar, kita takkan proses. Jadi kalau dia kata
proses mengambil masa 5 hari, maksudnya 15 hari bulan baru kita boleh deliver produk tu. Itu yang perlu ada terms tadi tu perlu ada terms tu. Okey, itu yang keempat. Yang kelima tuan dan puan, untuk pastikan kita dapat semua bayaran daripada pelanggan, kita mesti track semua account receivable. Kita kena track, kita kena pantau senarai apa-apa yang belum dibayar oleh mana-mana pelanggan. Jadi contoh, bila kita dah create invoice, kita dah keluarkan invoice, dalam invoice tu dah ada terms, dan kita kena ada satu senarai untuk semua invoice yang kita dah keluarkan, berapa amount dia dan siapa yang belum bayar, siapa yang dah bayar separuh, siapa yang bayar 10%, semua kita kena ada record. Jadi itulah yang kita kata track account receivable. Kena track siapa yang dah bayar, siapa belum bayar. Kalau kita tak track ni tuan dan puan, kadang-kadang satu kita dah invoice, dia dah bayar, kita follow up minta lagi bayaran. Jadi ini satu perkara yang pelanggan tak suka. Jadi dia akan marah. Kan saya dah bayar itu. Nampak sangat seolah-olah kita tak efisien, kita tak betul dalam pengurusan. Ataupun kita dah invoice dah, tapi dia tak pernah bayar dan kita diam aja kerana kita tak track. Kita agak-agak aja. Kita tengok bank statement, ada 1,000. Ni dia lah bayar. Padahal 1,000 tu mungkin duit orang lain yang buat pembayaran lain, ataupun mungkin duit sale yang lain, bukan daripada customer yang sepatutnya bayar. Jadi kita kena track rekod-rekod di mana invoice kita keluarkan kepada orang. Maksudnya account receivable, berapa duit yang sepatutnya kita dapat. Kena track tu. Mula-mula mungkin kita ada 5 klien, mungkin kita ada 10 klien, kita rasa okey boleh urus. Tetapi kalau kita dah ada banyak, nanti kita dah keliru. Jadi buat dari sekarang, walaupun pelanggan kita mungkin 3, 2 ke, tak kisahlah sebulan kan, dah mula susunkan invoice yang kita keluarkan kepada orang, dia akan masuk dalam rekod account receivable. Maksudnya duit yang sepatutnya kita terima. Jadi kita ada rekod. Dah terima jadi kosong lah. Belum terima maksudnya ada amount baki dari setiap pelanggan ataupun klien kita tu yang belum bayar. Ada amountnya. Jadi kena track tu, kena track yang itu. Yang itu sepatutnya tracking tu kita check setiap minggu. Kalau tak kalau transaction jenis tak laju, seminggu sekali boleh. Alright. Okey, langkah yang keenam adalah kita tetapkan bagaimana langkah-langkah untuk pembayaran. Jadi pelanggan ni kadang-kadang dia tak tahu macam nak bayar. Jadi kena letakkan satu, contoh satu, buat bayaran ke akaun ni. 2, hantar bank in slip. Ataupun kepilkan slip bayaran. Kedua. Ketiga, terima resit bayaran. Maksudnya selagi dia tak terima resit bayaran daripada kita, maksudnya duit dia tu tak nampak clear dalam akaun bank kita. Jadi pelanggan ni bila kita accept ataupun kita terima payment tu, pelanggan ni mesti faham benda tu. Contoh, katalah dia buat bayaran. Adakah dia buat bayaran e-commerce tu melalui apa? Adakah PayPal ke, Biplis ke, apa ke, dia kena tahu. Jadi bila kita dah masukkan, contoh kalau e-commerce dah masuk, dia dah nampak. Adakah cara dia, macam contoh kalau kita kata Shopee ke Lazada, dia ada cara-cara pembayaran kan. Macam tu juga dengan kita. Walaupun kita bisnes kecil, bila pelanggan tu kata dia nak ambil servis ataupun nak beli barang kita tu, kita mesti dah ada satu satu mekanisme, satu cara macam mana duit tu nak masuk dalam akaun bank kita. Mesti ada. Biasanya yang simple lah. Maksudnya satu, bank in duit ke sini. Kedua, lampirkan slip confirmation bayaran. Ketiga, terima resit pengesahan pembayaran daripada pihak kami. Contoh. So sekurang-kurangnya dia ada 2 ke 3 step macam tu lah. Dan yang ketujuh, akhir sekali, mestilah kita maintain ataupun kita kata kita uruskan ataupun kita susunkan pengurusan akaun yang tepat. Pengurusan akaun yang tepat. Pengurusan akaun yang tepat ini sebenarnya bermula daripada proses bookkeeping tu tadi. Ini adalah satu perkara, aktiviti yang perlu kita buat untuk pastikan kita dapat bayaran daripada pelanggan. Jadi yang ini tuan-tuan puan, bila kita kata proses bookkeeping yang betul, itu maksudnya semua filing, rekod-rekod delivery orders ke, rekod-rekod pembelian ke, rekod-rekod pembayaran ke. Jadi semua tu ada. Jadi rekod ni biasanya dalam orang kata bila kita nak maintain accurate accounting ni, rekod ni tuan-tuan puan kena ada dua-dua bahagian. Rekod duit masuk dan rekod duit keluar. Jadi dua-dua kena ada. Jadi tak kira lah tuan-tuan puan sama ada bisnes kita kecil, bisnes kita besar, kita duduk di rumah, kita ada pejabat ataupun kita kata kita ni freelancer, ataupun kita buat stokis ke, agent ke, tak kisah. Tetapi semua ni perlu kita susun. Jadi ada
Tadi kita dah bincang tentang tentang 7 langkah macam mana kita nak pastikan supaya kita terima duit, kita terima bayaran daripada pelanggan atas servis ataupun produk yang kita dah jual tadi, yang mereka dah janji dan mereka dah setuju beli dan yang kita dah jual. Okay, jadi dalam perbincangan kali ni saya recap sebab dia simple saja sebenarnya 7 ni, dan atas sebab dia simple tu semua orang boleh buat, tak kira bisnes tu macam mana. Jadi yang pertama sekali mesti kita tetapkan macam mana kita nak bill pelanggan tu, macam mana kita nak charge dia tu. Mesti tetapkan. Adakah full payment ke, deposit ke, progress payment ke, kita kena clear benda tu. Itu yang pertama. Kedua, kita mesti ada satu cara macam mana dia nak beli produk atau servis kita tu. Mesti ada satu cara. E-commerce ke, phone ke, apa ke, semua mesti ada satu cara yang kita dah tetapkan. Yang ketiga, kita mesti create invoice. Mesti create invoice. Saya pernah cerita tentang invoice ni kerana invoice ni boleh jadi dalam bentuk bertulis, yang orang kata dari sistem, ataupun kita buat sendiri guna Excel, ataupun kita beli yang daripada kedai tu, invoice dah siap tu, kita chop je dengan chop company kita. Mesti ada invoice. Mesti ada invoice. Yang keempat, includekan terma-terma pembayaran yang kita nak pelanggan kita tu patuhi. Apa terms dia? Dibayar selepas 3 hari, dibayar selewat-lewatnya berapa hari bulan, dibayar macam mana, semua tu kena ada terms terms dia tu. Dan yang kelima, mesti ada tracking. Mesti ada tracking. Kita kena track macam mana orang kata pergerakan semua invoice yang kita hantar dekat klien. Ada yang dah bayar penuh, ada yang bayar separuh, ada bayar installment, ada bayar progress payment. Jadi kita kena ada satu rekod, track semua account receivable kita tu tadi. Yang keenam, apabila kita terima payment tu kena set, kena decide macam mana kita accept payment. Pakai check ke, pakai cash ke, online ke, bayar atas platform ke. Itu semua kita kena set. Dan yang terakhir sekali, yang 7, kita maintain, kita kena kekalkan accurate accounting, pengurusan account yang tepat. Jadi ini semua kena ada lah, semua perekodan kita dah sebut tadi tentang duit masuk dan tentang duit keluar. Dia ada 2 bahagian dan semua tu ada documentation dia masing-masing. Jadi kita maintain yang itu, insya-Allah kita dapat pastikan. Dengan adanya tuan-tuan dan puan, kita kadang-kadang fikir, kenapa nak maintain accounting? Sebenarnya salah satu kesan apabila kita maintain accurate accounting ni, kita akan bekerja keras, kita akan berdisiplin untuk memastikan pelanggan kita tu bayar on time, memastikan pelanggan kita bayar dengan amount yang memang sepatutnya dibayar. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, kita nak salahkan pelanggan pun tak boleh. Kita kata diorang ni tak bayar, dah kata setuju nak beli tapi tak bayar. Jadi saya bawa pendekatan soal balik diri kita, tanya balik diri kita, adakah proses-proses kita kutip duit tu tak betul? Kita create invoice tak? Invoice ni sebenarnya apa? Adakah invoice ni satu benda yang susah? Kita dah cakap dia nak beli, kita dah cakap RM20, bayar je lah RM20. Apakah sebenarnya semua tu memang kesalahan pelanggan atau sebenarnya proses kita yang tak betul? Adakah kita dah include terms? Contoh, untuk pengesahan pembelian mesti bayar, mesti bayar RM100 dalam tempoh 3 hari. Selepas itu bermakna tempahan ini batal. Contoh. Jadi kita dah tahu hari ketiga kita akan follow up. Ini adalah untuk mengesahkan bahawa puan masih tidak membayar dan tempahan ini dikira. Jadi kalau kita kata kita ada isu kutipan apa semua tuan dan puan, kita kadang-kadang kita nak marah pelanggan lah sebab dia dah setuju, lepas tu dia tak nak bayar. Ataupun dia dah setuju, dia tak bayar, diam saja. Sebab kadang-kadang tuan dan puan, pelanggan kita ni pun satulah, pelanggan kita pun manusia. Dia ada banyak perkara yang dia fikir. Kadang-kadang dia lupa, dia dah janji, dia lupa. Dia dah janji nak beli, dia dah setuju tapi dia terlupa. Bukannya pasal dia tak nak, dia terlupa. Kita tak tahu. Jadi itulah kita kata, keluarkan invoice, letakkan terms dia, kemudian kita yang kena track invoice tu. Dah bayar ke belum? Due date bila? Kita keluarkan 1 hari bulan, due 10 hari bulan. Okey, kita follow up 7 hari bulan kalau belum bayar. Kemudian kita follow up 9 hari bulan, kemudian 10 hari bulan. Tak bayar juga, kita confirmkan saja. This is to confirm that your invoice is being cancelled. So kita tak proses lah semua tempahan dia tu. Dah. Dan dalam terms tu kita dah cakap, kita akan hanya proses tempahan, semua tempahan hanya sah apabila pembayaran dibuat sekian-sekian. Dia tak bayar dah tak?
Maksudnya tak. Jadi kita kena follow up tu. Alright. Okey, jadi petang ini secara ringkasnya saya dah bincangkan bersama tuan dan puan 7 langkah yang mudah untuk kita pastikan pelanggan bayar kita dan kita dapat bayaran daripada pelanggan. Jadi kadang-kadang tuan dan puan kita ni kita kata kita sebagai orang kata majikan walaupun tak ada staff tapi kita kata kita business owner dan pada masa yang sama kita kita merupakan seorang yang menjadi expert dalam apa yang kita buat. Jadi bila kita expert dalam apa yang kita buat, kadang-kadang proses-proses kita urus tu kita kurang ataupun kita tak berapa mahir. Jadi inilah masanya untuk review balik proses-proses tu, tengok balik apakah yang menyebabkan pelanggan tak bayar, lambat bayar atau apakah sebenarnya kita tak follow up. Tapi kadang-kadang tuan dan puan ada setengah klien yang tuan dan puan memang tak nak dia pun. Jadi tuan dan puan tak layan ataupun tuan dan puan biarkan saja. Keluarkan invoice dan diam. Ada juga begitu, tetapi jarang lah yang macam tu tuan dan puan. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang share Cermat Bistari. Terima kasih. Tadi ada beberapa individu yang join sekali tadi dengan saya ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kata kebaikan bersama Puan Norma, Cik Zain, Cermat Bistari, Puan Marhamah, terima kasih walaupun masuk sekejap jadi mungkin nanti kalau ada ke lapangan boleh tonton semula rebroadcast kerana saya akan kongsikan dari masa ke semasa. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam Facebook live seterusnya insyaAllah. Dengan itu kita doakan semua supaya sentiasa dalam keadaan baik dan sihat dan sentiasa diberikan orang kata jalan penyelesaian kita jumpa kepada jawapan-jawapan kepada soalan-soalan jalan penyelesaian kepada soalan-soalan yang kita ada tu insyaAllah. Jadi untuk itu kita jumpa lagi tuan dan puan. Assalamualaikum.